kita melihat pemodenan Korea Selatan seperti mana yang dizahirkan pada hari ini, kelihatannya termasuk artisan mereka mula kembali melihat ke dalam, dan inilah Betul, manifestasi betul. sejahtera. Dan kita boleh lihat ini bahkan di dalam sektor yang sifatnya artistik. Netflix sendiri, Ya, bahkan ya. Kingdom yang kini sedang popular itu, meskipun ceritanya masih ala-ala zombie, tetapi mereka masih memperagakan Ya, nilai tradisi Korea itu sebagai ya, elemen yang popular. ya. Jadi apabila mereka sudah tiba ke tahap ini, kelihatannya mereka mula meneropong ke dalam kembali. Betul. Pencarian itu menyebabkan mereka kembali melihat ke dalam. Betul. Saya berdamping dengan orang Korea ni banyak kerana cuba memahami cara pemikiran minda mereka. Mm. Pertamanya mereka mempunyai satu apa tu istilahnya mungkin berjiwa besar. Mm. Ya, mungkin mereka pernah dikalahkan oleh mereka dulu agaknya. Sekarang ini mereka mempunyai jiwa besar. Mereka tidak mau kalah, tidak mau mengakui kalah dengan sewenang-wenangnya, Yeah. dan menunjukkan mereka juga ada kemampuan untuk bertindak balas, bersaing, dan menunjukkan juga kebolehan mereka sebagai satu rakyat Okay. yang mempunyai maruah lah kiranya, ya. Sebab itu mereka bertungkus lumus untuk menentukan bahawa apa yang mereka buat ini satu kejayaan. Dan sampai satu ketikanya, Said, Yeah. mereka mendapat merasakan bahawa kebendaan saja tidak mencukupi. Okay. Dan mereka mengatakan pada dia perjuangan ataupun perlumbaan masa hadapan adalah perlumbaan nilai. Yeah. Dan mereka nak membawa nilai mereka. Sebab itu mereka sekarang ini 100% dalam budaya. Okay. Dengan K-popnya itu sebenarnya adalah untuk menawarkan yang panggil soft powernya. Ya, kita sekarang ni tidak boleh menawan ataupun menakluk dengan senjata. Yeah. Kita menakluk dengan cara Nilai lain. Ya, dengan mengambil nilai, mengambil hati. Sampaikan banyak remaja kita jatuh cinta dengan penyanyi-penyanyi K-pop ini. Yeah. Sehingga kan kita belajar bahasa Korea, hendak ke Korea, menghargai apa saja Korea, sedangkan budaya kita sendiri Yeah. agaknya tidak kita hargai begitu saja. Jadi ini satu program yang saya rasa mereka letakkan untuk membawa nilai mereka ke hadapan, dan di mana mereka boleh pinjam, mereka akan pinjam untuk menentukan bahawa ini adalah cara mereka menakluki dunia dalam secara yang lebih tidak bersengaja begitulah. Okay. Ya. Di dalam pencarian mereka itu mungkin kerana fabrik sosial mereka sebegitu. Saya tidak pasti apakah kerana nilai kita ni terlalu feudalistik menyebabkan pendekatan kita kalau ingin melihat kembali ke belakang harus bersifat top down berbanding bottom up. Betul. Ini yang saya rasakan bahawa yang saya katakan tadi, jiwa besar itu tidak tampil kepada kita. Mereka misalnya lah, kalau saya satu lagi contoh, ya, sungai di tengah-tengah kota Korea itu sebusuk-busuknya sudah dijadikan sekarang ini satu taman hiburan. Anak-anak sekarang ni boleh berkecimpung dengan sungai itu. Orang balik kerja berhenti di sungai itu, meletak kaki sebentar untuk menghilangkan penat. Mereka dapat menukar satu benda yang mungkin bagi kita lah, kalau saya ingat Sungai Pinang di Pulau Pinang tu sekarang ni masih begitu kah? Ya, dah sampai 2020, masuk Covid ni macam mana lagi agaknya. Tapi mereka berupaya berbuat demikian atas jiwa mereka sendiri, yang mereka nak menunjukkan bahawa kekuatan itu ada kepada mereka, tidak perlu diambil daripada orang lain. Sedangkan teknologi-teknologi yang ada teknologi ingenious. Indigenous teknologi, iaitu dihasilkan oleh anak tempatan, tidak juga diimport. Kita pun begitu juga, kalau kita import, kita semua mengimport. The chipsnya dan sebagainya. Kita adalah di Pulau Pinang tu electronic industry, tapi berapa banyak yang indigenous kita tidak tahu. Kebanyakannya kita mengambil daripada luar. So kita mempunyai satu pemikiran yang suka meminjam, mengikut, dan tidak ada yang kita boleh bergerakkan dengan secara besar untuk menunjukkan bahawa ini adalah khazanah ataupun hak kita sendiri dalam membangunkannya. Tan Sri, apabila kita tiba perbincangan dalam dialog sejahtera ini ke peringkat ini dan kita membandingkan tentang apa yang telah dilakukan di Korea Selatan, ya, istilah yang timbul di mata fikir saya adalah social capital, modal sosial, kerana mereka punya nilai-nilai ingredient, ya, ramuan bumbu yang mudah untuk diacukan supaya mengisi agenda pembangunan yang nampaknya lebih mapan itu. Dalam konteks fabrik sosial kita yang ada pada hari ini, dengan kemelut apa juga yang ada, seolah-olahnya seperti modal sosial kita, social capital kita kecil dan memerlukan suntikan.
kalau perlu disuntik modal ini, bagaimana ia boleh dilakukan? Bukan semata-mata dalam konteks pengajian tingginya di Menara Gading juga, tetapi supaya ia benar-benar melata di dalam masyarakat kita dengan kepelbagaian dan kerencaman yang ada. Ya, ini saya ingin menafikannya lah. Kalau kita mengambil sejahtera Okey. dan contoh daripada Korea tadi, terbukti bahawa istilah sejahtera itu mempunyai capital, social capital tadi jangan begitu besar. Hanya mereka dapat menggerakkannya kerana mereka sedar tentang nilai ataupun capitalnya. Bagi kita tidak. Kita merasakan apa saja yang kita ada, misalnya ada remeh. Dia mesti diimport daripada luar. Ini ternyata ya kalau kita lihatlah, misalnya kalau saya lihat orang-orang Melayu bila menjual makanan saja, makanan yang dijual oleh anak-anak orang Melayu ni selalunya diimport. Burgernya, roti johnnya, yang nasi lemak yang betul-betul yang original lah. Ini orang tua je mungkin yang maunya. Ya. Yang kita semuanya yang burgernya, yang bukan Melayu punya lah. Ya, dengan martabaknya dan sebagainya. Itu yang menjadi seolah-olah bagi saya apa yang ada pada kita tidak pandai menghargai. Kita hanya menghargai orang punya, sekadarkan ya menjadi penggerak bagi kita, bukan apa yang ada pada kita. Di mana salahnya? Ini saya balik-balik pada pendidikan lah. Ya. Misalnya kalau kita ambil hal-hal seperti perumpamaan, banyak hikmah-hikmah di situ. Misalnya kalau kita katakan kalau tidak dipecahkan ruyung mana kan dapat sagunya. Ya. Sekarang ni kalau tanya ruyung pun budak tak faham, sagu pun tak pernah tengok agaknya. Jadi nilai memecah ruyung itu dan mendapat sagunya tidak tertanam kepada kita. Ular menyusul akar tidak akan hilang bisanya. Menunjukkan kita memerlui satu nilai yang merendah diri supaya kita dapat bergerak dengan baik dalam masyarakat. Ini pun tidak sampai pada kita. Maknanya nilai-nilai yang hikmah-hikmah macam ini tidak kita jadikan sebagai satu panduan hidup dalam pendidikan, melainkan untuk pass exam lah. Lepas itu tidak menjadi amalan. Apabila Tan Sri berkongsi tentang anekdot ruyung dan sagu yang tidak dikenali tu, saya tengok audien yang hadir depan ini dan juga saya dengar di dalam ni ramai yang tertawa. Kerana itulah realiti yang kita berdepan hari ini. Ada satu aspek yang saya tanyakan tadi kepada Miss Won adalah tentang compatibility ya. Saya tak pasti bagaimana kita nak istilah Melayunya. Keserasian. Tan Sri lebih bagus pengetahuan daripada saya. Minta maaf Tan Sri. Bercakap soal keserasian model sejahtera ini di dalam kerangka komersial dan juga pengamalan korporat pada hari ini. Kerana seringkali saja bila kita bercakap soal pengamalannya dalam korporat, akhirnya dia akan melihat kepada untung rugi dan KPI yang di hujung itu. Sedangkan Tan Sri, apabila saya berbincang ini selepas beberapa siri episod Dialog Sejahtera, ramai yang menganggap bahawa sejahtera ini boleh berdiri dengan utuh sebagai sebuah kerangka pemikiran yang sifatnya akademik, tetapi untuk diterjemahkan ke dalam kerangka sifat korporat itu masih lagi jauh, perlu dibutirkan lagi kerana itu yang diingini oleh korporat. Apa respon Barat? Ini satu perang besar lah bagi saya. Ya. Kerana sejahtera itu dia hanya boleh terletak dalam satu kerangka yang mengamalkan misalnya perimbangan, yang mengamalkan keadilan, yang mengamalkan kesempurnaan. Ya. Kalau misalnya kita letak itu dalam satu kerangka yang tidak ada begitu, sama ada kerangka itu perlu ditukar ataupun sejahtera ini tidak akan dapat mencapai. Jadi kita melihat misalnya kalau dunia korporat yang macam mana yang kita katakan. Kalau dunia korporat yang rakus, ya, yang soalnya hendak memperkayakan diri saya saja, tidak peduli rakyat jelata, sejahtera itu tidak akan dapat beroperasi. Malah kita boleh katakan bahawa struktur korporat macam ini tidak perlu wujud dalam konteks sejahtera. Tidak boleh membawa kesejahteraan. Sebab itu bila-bila orang bercakap tentang kesejahteraan ekonomi ini, saya ada soal tanya besar, apa yang dimaksudkan kesejahteraannya? Dalam banyak konteks bila kata kesejahteraan ini, dia mengatakan bahawa ini adalah untuk memungut ataupun mengutip keuntungan. Dan dalam mengutip keuntungan itu tidak salah, tapi adakah dia membawa ketidakseimbangan? Adakah dia mencetuskan ketidakadilan? Kalau itu yang berlaku, dan sudah tentu model ini tidak sejahtera dan tidak ada tempat untuk kita mengamalkan kesejahteraan dalam konteks sedemikian. Bahayanya, universiti pun sudah sampai begitu.
Dan mesti dengan konsep korporatnya, ya, dengan cara membuat wangnya. Kadang-kadang dia tidak mempunyai keserasian sedemikian rupa, terutama sekali dalam universiti Islam. Bila kita bercakap tentang keseimbangan, keadilan, di mana kita nak tempatkan ini? Saya membayangkan salah satu topik yang perlu kita tangani dalam dialog sejahtera ini adalah dalam konteks perekonomian pendidikan tinggi. Itu satu elemen yang itu pun boleh berdiri selama 1 jam nanti tu. Kerana sudah pun ada polemiknya berbicara tentang bagaimana IPT akan menjadi bankrupt di dalam kerangka ekonomi yang sedia ada. Betul, betul. Ini satu cerita yang besar pasal universiti itu bukan universiti lagi. Universiti itu satu bisnes, satu korporat yang kerjanya mencari kewangan. Sebab tu saya kadang-kadang bila bercakap tentang pelajar-pelajar antarabangsa ni, yang kita terpaksa melipat gandakan yurannya, ya. Jadi maknanya kita tidak lagi memberi pendidikan, kita membuat satu perniagaan untuk menguntung, dan ini dari segi konteks sejahteranya tidak betul. Okey. Ini boleh berdiri 1 jam, Tan Sri. Saya harapkan kesabaran Tan Sri untuk datang lagi kita bicara lagi tentang ini. Dan kembali kepada idea keserasian tadi. Apakah kita boleh datangkan contoh-contohnya buat masa ini kalau dalam pengamatan Tan Sri bila mana model sejahtera itu boleh diguna pakai dalam kerangka korporat semasa? Ada yang boleh kita kongsi? Sudah. Maknanya kita sudah ada 2 orang, satu orang pakar bank yang begitu berjaya, kesudahannya meletak jawatan kerana merasakan ini tidak ada tempat untuk dia. Sekarang ini dia menjadi seorang pelatih untuk memperagakan sejahtera ini, dan insya-Allah dia sanggup untuk menjadi tetamu. Alhamdulillah. Dalam seminggu 2 lagi kita akan bawa dia. InsyaAllah. Seorang lagi pernah bekerja dengan satu syarikat penerbangan yang masa itu membuat keuntungan yang baik. Tetapi bila CEO-nya bertukar, dia pun terpaksa meletak jawatan kerana konsep kesejahteraan itu tidak ada lagi. Jadi bagi orang-orang yang macam ini, Said, ya, apabila suasana bekerja itu tidak lagi serasi dengan dia, dia hanya backup je. Orang macam ini dia tidak mau duduk di tempat itu dan merasakan mereka juga diperhambakan oleh keadaan tempat kerja yang sedemikian. Ini yang kita khawatirkan. Kami dalam tim Dialog Sejahtera ini sentiasa meraihkan bahkan banyak bergantung pada syafaat networking jaringan Prof lah kita bawakan tadi tetamu dari Korea. Saya difahamkan nanti kita juga mungkin akan mempelajari pengalaman sejahtera di dalam sektor pendidikan Bhutan misalnya. Dan kini Prof Tan Sri menawarkan 2 lagi yang ingin melihat bagaimana sejahtera ini dalam kerangka korporat, dan mudah-mudahan ini semua dapat kita raihkan di dalam perbincangan-perbincangan berikutnya. Dalam cabaran kita mengetengahkan ini, dan kita sudah mula menampilkan contoh-contohnya. Saya sebutkan di dalam kerangka asal kita bahawa sejahtera in action. Bagaimana sejahtera itu mula dimanifestasikan. Dalam pemerhatian Tan Sri, di manakah sektornya selain daripada pendidikan yang mungkin penerimaannya akan lebih lunak dan pantas dalam konteks menjadikan sejahtera itu sebagai satu model? Ini seperti Woon katakan tadi, dia mesti empowered to the individual. Misalnya lah dalam keadaan pasca COVID ini, saya bila melihat temu bual dengan anak muda, dia kata macam mana hidup sekarang? Hidup sekarang sekali saya online saja. Saya tidak pergi ke pasar raya sekarang ni, semuanya online. Ya. Sedangkan jawapan yang patut saya dengar adalah sekarang ni lepas post COVID, saya tidak akan membeli lagi. Ya, sudah cukup dengan yang ada ini. Tapi ternyata bahawa perangai ataupun tabiat untuk membeli itu masih ada, hanya caranya lain. Dalam sejahtera ini menunjukkan bila dah mencukupilah. Tak payahlah nak tambah lagi handbag, kalau 3 lah, tak payahlah 300. Tapi sekarang ini tidak. Masih nak juga tapi caranya cara lain. Jadi pemikiran itu masih pemikiran lama, hanya modus operandinya itu mungkin baru. Jadi kita belum menyampai kepada situ lagi, sebab itu kita perlu mendidik diri kita sebagai manusia yang faham apa itu sejahtera dan mengurangkan penggunaan-penggunaan yang mungkin tidak perlu
dalam konteks yang ada sekarang ini. Dan pastinya Tan Sri, di dalam usaha kita ingin memakmurkan idea berkait tentang sejahtera ni, ia memerlukan dokongan, kalau dalam istilahnya selalu menyebut stakeholder, pemegang taruh, dan kita sudah pun banyak bercakap tentang elemen-elemen ini sejak daripada awal. Namun dari awal lagi Tan Sri menyatakan bahawa ia harus bermula dengan diri, dan polemik itu saya mula bawa kepada ramai, ia harus bermula dengan diri, dan kelihatannya seperti pesimism itu wujud disebabkan oleh tidak adanya empowerment, kerana tidak kelihatan political will di dalam kaedah merenung diri itu dalam mengetengahkan idea sejahtera. Apa komen balas Tan Sri? Saya rasa bagi saya lah, political wing ni satu dongengan yang perlu kita nyahkan. Ya. Kerana political will itu datangnya daripada kita. Bila kita bercakap tentang political will ni, kita bercakap tentang partisan politik. Pemegang kuasa negara. Selagi orang itu tidak bergerak, kita tidak boleh bergerak. Ini satu dongeng yang saya rasa kita perlu haruskan. Kita wajar bergerak walaupun mereka tidak bergerak. Kesudahannya kalau ramai rakyat bergerak, mereka terpaksa bergerak. Kuasa itu datang daripada rakyat, bukan daripada mereka. Ini sudah kelihatan dalam COVID ini. Tidak kiralah bagaimana kuatnya kerajaan itu, kalau rakyat tidak mahu mempedulikan MCO, dia tidak akan berlaku. Dia tidak akan berlaku. Jadi terpulang kepada kita yang menentukan. Tapi ini yang saya balik-balik kepada kita misalnya tidak ada jiwa untuk melakukannya sebagai individu yang mempunyai hak untuk melakukannya. Ya, kita masih nak menunggukan di pendidikan begitu juga, masih nak menunggu arahan. Ya, dunia sudah kucak-kacir, nak menunggu arahan apa lagi? Ya, di mana letaknya keberanian kita cakap tentang keberanian lagi itu, di mana letaknya kepemimpinan kita sebagai individu untuk menggerakkan sesuatu. Kalau 10 orang sudah boleh bergerak, saya rasa dia akan menjadi, mau tidak mau. Ya, mudah-mudahan. Dan bagi pihak tim Dialektika serta Dialog Sejahtera mengucapkan terima kasih kerana Tan Sri terus membimbing perbincangan ini. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan di ujung ini, dan untuk minggu-minggu berikutnya akan kita butirkan lagi perbincangan yang berkait tentang manifestasi baru dengan tetamu-tetamu yang lebih menjurus, lebih spesifik nanti, dan mudah-mudahan Tan Sri terus diberikan kesihatan untuk membimbing kita lagi dalam perbincangan yang akan datang. Mudah-mudahan. Terima kasih kepada penonton untuk episod pada minggu ini. Kita jumpa lagi insya-Allah Saban Khamis pukul 9 malam. Dialog Sejahtera kami bawakan kepada anda untuk kita memakmurkan idea ini agar dapat diterima ataupun dihayati di pelbagai peringkat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam muhibah. Waalaikumsalam warahmatullahi.